bercakap mengenai cermin, cermin ni sebenarnya dia ada 3 jenis cermin. Cermin satah, cermin cekung dengan cermin cembung. Okey, apa beza tiga-tiga ni? Cermin satah ni satu cermin permukaan dia yang rata, dia plain, rata saja. Tapi kalau cekung dia tak rata, dia ke dalam. Okey, awak nampak kan kat sini? Okey, macam pipi kita yang cekung, so pipi kita masuk ke dalam. Okey, dia tak straight. Kalau katakan cembung, macam awak tiup pipi awak kan, ataupun macam perut yang buncit, okey, dia keluar. Dia terkeluar. Ingat, kalau cermin satah, dia satu permukaan yang rata. Kalau cermin cekung dekat sini, satu permukaan yang ke dalam. Nampak anak panah saya? Okey, kalau cembung, nampak anak panah saya? Dia terkeluar. Okey, so saya pergi one by one. Kita akan belajar mengenai cermin satah dahulu. Okey, cermin satah ni sebenarnya mengaplikasikan konsep pantulan cahaya. Okey, bayangkan kat sini cermin satah dan kita ada satu sinar cahaya. Okey, ingat cahaya adalah bergerak lurus. Okey, apabila sinar cahaya ni terkena kepada cermin satah kita, cermin satah tu akan memantulkan kembali cahaya itu pada sudut darjah yang sama. Kalau katakan dekat sini dia datang dalam bentuk 30 darjah daripada cermin satah, maka yang ini adalah sinar pantulan dia pun 30 darjah dekat sebelah sini. Okey. Yang kedua, so apa aplikasi mengenai cermin satah? Cermin satah ni selalunya orang yang ada dancing class. Okey, sebab apa? Dia membantu penari untuk membetulkan pergerakan dia. Selain itu juga menjadikan ruang bilik nampak lebih besar. Selalunya kita letak dekat rumah. Okey, kita selalu memang letak cermin satah dekat rumah. Tak pernah lagi kita letak cermin cekung dengan cembung dekat rumah kita. Okey, so dekat sini, kenapa kita letak cermin satah? Kerana cermin satah ni, image adalah sama saiz dengan objek. Okey, kalau katakan kita ada kerusi, kerusi kita pun akan nampak sama saiz sahaja macam dalam cermin satah tersebut. Okey, so cermin ni saya buat dalam kategori biasa. Kita selalu sangat tengok cermin satah. Okey. Sekarang kita pergi kepada cermin yang cekung. Okey, cermin yang cekung ni dia adalah ke dalam. Bila ke dalam, sebenarnya kita akan nampak image nampak lebih besar. Tetapi ruang semakin kecil kerana difokuskan. Dia umpama zoom in. Kenapa zoom in? Contoh saya tengah kamera ni, saya ke bawahkan dia. Ini kita panggil sebagai zoom in. Okey, awak akan nampak tulisan saya makin lama makin besar. Tetapi ruang kertas makin lama makin kecil. Sebab itu kita panggil zoom in. Okey. Kalau kita pergi kepada yang biasa, dia macam ni. Okey. Kerana bila kita zoom in, kita akan nampak image lebih besar. So, dia membesarkan image. Memudahkan seseorang untuk bersolek. Selalu kita guna ni untuk mak andam lah. Mak andam kalau bawa bawa cermin untuk bersolek, okay, dia akan bawa satu cermin cekung kita panggil. Selain itu, membantu doktor gigi melihat gigi pesakit dengan lebih besar dan juga dekat. Doktor gigi kan ada satu alat dia tu yang macam ni. Alright, yang selalu letak kat sebalik gigi tu. Sebab gigi kita kecil, doktor tu nak tengok ada lubang ke, tak ada lubang ke. So, dia kena zoom in dekat dalam tu. Apa sebenarnya yang ada. Okay. Oleh itu memerlukan doktor tu memerlukan cermin cekung untuk nampakkan kita punya image gigi lebih besar dan juga ruang kita semakin kecil lah kerana difokuskan. Okey, kontra dengan cermin cekung ialah cermin yang last sekali, iaitu cermin cembung. Okey, cermin cembung ni dia ke depan, macam membuncit ke depan digunakan dekat kedai ataupun pasar raya untuk melihat sudut-sudut kedai supaya kecurian dapat dielakkan. Okey, perhatikan kamera saya. Saya sedang zoom out. Okey, bila saya zoom out, saya punya tulisan makin lama makin kecil. Tetapi luas kertas A4 makin lama makin besar. Bayangkan kertas A4 ini adalah satu kedai. Okey, bila satu kedai, cashier duduk dekat sini. Okey, dia tak akan nampak apa yang berlaku dekat sini. Tapi bila kita pasang cermin cembung ni akan zoom out kan luas keseluruhan kedai. So dia yang cashier dekat sini boleh nampak apa yang berlaku dekat sini. Kalau kita pakai cermin cekung, okey, bukan cembung cekung, so dia hanya fokus dekat kedudukan sini saja. Mana kita tak akan nampak apa yang berada dekat sudut kedai sebelah sini. Okey, sebab itu kebanyakannya peniaga akan menggunakan cermin cembung
untuk mengelakkan kecurian berlaku dekat kedai mereka. Selain itu, membantu pemandu untuk melihat selekoh jalan. Contoh, kita ada satu selekoh. Okey, satu selekoh. Pemandu ni nak ke sini. Nak pergi ke sebelah kiri. Okey, kita pula ada pemandu lain daripada sini. So, pemandangan kita adalah terhad. Maka cermin cembung akan dipasangkan dekat corner sini supaya pemandu A boleh nampak pemandu B dan pemandu B boleh nampak pemandu A. Alright. So, kalau katakan cermin cembung ni image nampak kecil dan juga ruang semakin besar. Zoom out. Itu adalah 3 perkara yang awak perlu tahu mengenai 3 jenis cermin ini.